Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu bab persamaan linear. Okey. So dalam tajuk persamaan linear ni, apa yang akan kamu pelajari ialah yang pertama ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dan yang ketiga ialah persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey. Okey. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebelum ni awak dah belajar apa maksud pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya, iaitu yang mana kita boleh gantikan pemboleh ubah ini dengan huruf. Kita gantikan dengan huruf. Kita boleh guna huruf A sampailah huruf Z. Boleh guna A sampai Z. Okey, cuba kita tengok kat sini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, perhatikan nilai wang dan rajah A. Rajah A ni duit dia 100 keping. Okey, rajah B ialah duit 50 tapi ada 2 keping. Adakah nilai wang rajah A dengan rajah B ni sama? Okey, nilai wang dalam rajah A sama dengan nilai wang dalam rajah B. So simbol sama dengan ini kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey, nilai yang sama. Okey, cuba contoh dia ialah X tambah 2 sama dengan 5. Okey, dan Y tolak 7 sama dengan 11. Ini adalah dalam bentuk ayat matematik. Yang melibatkan kesamaan. Kita kenali dia sebagai persamaan. So simbol tidak sama dengan ini digunakan dalam hubungan yang terdiri daripada nilai yang berlainan. Misalnya 2 tak sama dengan 5. Itu kalau tak sama kita guna simbol ni. Kalau sama kita guna simbol sama dengan lah. So kita tengok aktiviti penerokaan satu ni. Okey, aktiviti penerokaan satu kita tengok. Okey, hari Isnin hari tu saya dah minta awak buat latihan ni kan. Mengenal ungkapan dan persamaan algebra. Perhatikan ayat matematik yang ditulis dan kad dalam rajah di bawah. 7H tambah 2 X tambah 5 sama dengan 8. Okey, kita tengok ni. Kelaskan ayat matematik itu kepada ungkapan dan persamaan. Okey, kita tahu kalau persamaan mesti ada sama dengan. So senanglah kita nak kenal pasti. Yang mana ungkapan, yang mana sama dengan. Okey, yang ada sama dengan ni, sama dengan ni. Okey, yang ada sama dengan, ada sama dengan. Okey, yang ada sama dengan ini semuanya adalah persamaan. So awak salin balik dekat dalam peta bulatan ni. Okey. Okey. Yang tak ada sama dengan adalah ungkapan algebra. Okey, senang tak nak bezakan antara ungkapan dengan persamaan? Persamaan mestilah ada simbol sama dengan. Okey, boleh faham kat sini? Boleh faham? Okey, so kita pergi yang seterusnya.
Tip Bestari. Tip Bestari adalah ciri-ciri persamaan linear. Macam mana kita nak tahu ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey. Yang pertama, hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah maksudnya ada satu huruf je. Contoh dia X tambah 2 sama dengan 5. So, ada satu saja pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Ada satu pemboleh ubah. Satu lagi ialah kuasa pemboleh ubah ialah 1. So, awak tengok sini, ni X. Kalau dia tulis X ni maksud dia X kuasa 1 lah. Maksudnya, kalau misal kata dia kata X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 6. Okey, adakah dia persamaan linear? Okey, adakah ia persamaan linear? Tidak, ia bukan persamaan linear. Dia bukan persamaan linear. Sebab apa? Dia ada kuasa dia adalah kuasa 2. Persamaan linear mesti kuasa 1. Okey. Okey, dia hanya mempunyai satu pemboleh ubah iaitu X ke Y ke Z ke, satu saja pemboleh ubah. Yang kedua ialah kuasa dia ialah kuasa 1. Itu kita panggil dia sebagai persamaan linear. Okey, kuasa adalah kuasa 1. Kalau misal kata dia ada X tambah Y sama dengan 5, adakah dia ini persamaan linear? Bukan persamaan linear sebab ada 2 pemboleh ubah. Persamaan linear kena ada satu saja pemboleh ubah dan kuasa bagi pemboleh ubah itu adalah 1. So, ini bukan persamaan linear. Ini juga bukan persamaan linear. Okey. Jom kita tengok pada latih diri 6.1a. Awak dah buat ni. Hal istimewa itu kita bincang. Okey, terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear, satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, awak tengok kat sini A, M tambah 5 sama dengan 12. Okey, persamaan linear, ciri-ciri dia ialah yang pertama ada satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Dan juga kuasa dia adalah kuasa 1. Cuba kita tengok kat sini, apakah pemboleh ubah bagi soalan ni, iaitu M. Adakah M, ada tak lagi pemboleh ubah lain? Tak ada. So, M ni adakah dia kuasa 1? Ya, dia kuasa 1. Jadi, A adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, untuk B, kita tengok yang B ni, 3P tolak 2 sama dengan negatif 7. First kali kita kembangkan dia. 3 darab P, 3P tolak 6 sama dengan negatif 7. Okey. Ada berapa pemboleh ubah kat sini? Ada satu pemboleh ubah. Okey. Adakah pemboleh ubah tu berkuasa 1? Ya. Jadi B ni adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, cuba kita tengok yang C. C, adakah 9X tambah 8Y sama dengan 10? Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, kita tengok kat sini ada berapa pemboleh ubah? X, Y. So, ada 1, ada 2 pemboleh ubah. Jadi, secara automatiknya ialah C ni bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, cuba kita tengok D. D, K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4. Okey, kita tengok kat sini, satu pemboleh ubah. Betul, ada satu pemboleh ubah, iaitu K sahaja pemboleh ubah dia. Tetapi, cuba kita tengok pada K ni, adakah K ini kuasa dia kuasa 1? Okey, K ini kuasa dia kuasa 2. Jadi, secara automatiknya, D ini bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Sebab
persamaan linear satu pun boleh ubah. Syarat dia mesti kuasa 1, sedangkan K ini kuasa dia kuasa 2. Okey, jelas macam mana kita nak kenal persamaan linear dalam satu pun boleh ubah ataupun bukan. Okey, next. Kita pergi seterusnya. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah membentuk persamaan linear dalam satu pun boleh ubah berdasarkan pernyataan ataupun situasi yang dia berikan. Okey, tip dia ialah setiap sebutan dalam persamaan linear mesti mempunyai unit yang sama. Yang kedua, unit tidak perlu ditulis apabila membentuk persamaan linear. Tak perlu tulis unit dia, sentimeter ke, kilogram ke dan sebagainya. Okey, jom kita tengok latih diri 6.1b. Membentuk persamaan linear dalam satu pun boleh ubah bagi setiap berikut. Okey, dia bagi kita pernyataan. Kita kena bertukarkan dia kepada ayat matematik. Ayat matematik. Ayat matematik. Okey. Hasil bahagi suatu nombor. Okey. Suatu nombor kita tak tahu. Jadi dia adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kita boleh gantikan dengan huruf. Jadi suatu nombor dengan 6. Bahagi suatu nombor dengan 6. Maksudnya suatu nombor iaitu boleh ubah dibahagi dengan 6 ialah 12. Ialah 12. Macam tu. Okey, ialah 12. Ini untuk A. Okey. Macam mana untuk B? Kita tengok untuk B. Harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. So yang B, kita tahu berapa ringgit dia beli 5 kilo ayam, sama dengan 40. Okey. Harga sekilogram ayam ialah Y. So Y. Okey, lepas tu dia beli berapa? Dia beli 5. Jadi Y darab dengan 5 sama dengan 40. Okey, cuba kita tengok yang C. Perimeter sebuah segi 4 tepat dengan panjang 2x dan lebar 5m sama dengan ialah 14 meter. Okey, perimeter ni macam mana perimeter? Dia 4 segi, panjang dia ni 2x, lebar dia ni 5. Okey. Macam mana kita nak kira perimeter? Perimeter ialah ukur lilik. Ukur lilik maksud dia semua ni. Kalau sini 5, sini pun 5. Kalau sini 2x, sini pun 2x. Sebab dia kata segi 4 tepat. Okey, jadi perimeter ialah ukur lilik. Ukur lilik maksudnya kita perlu tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita perlu tambahkan kesemuanya, iaitu 2x tambah 2x tambah 5 tambah 5 sama dengan berapa tadi? Perimeter sama dengan 14 meter. So kita tulis 14. Okey, so sebelum ni kita dah belajar ungkapan algebra yang mana kita kena kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Kumpulkan. So kita akan dapat 2x tambah 2x iaitu 4x tambah dengan 5 tambah 5 10 sama dengan 14. Jadi ini adalah persamaan ayat matematik untuk C. Okey, boleh faham ya? Okey, so kita teruskan pula kepada yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2 ini, tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Yang pertama tadi dia bagi kita pernyataan, dia suruh kita tukar kepada ayat matematik. Sekarang ni dia bagi kita persamaan. Dia bagi kita ayat matematik
Dia suruh kita tulis dalam bentuk ayat. Tulis pernyataan dalam bentuk ayat. Okey, cuba kita tengok yang pertama, yang A. P tolak 1 sama dengan 6. P ialah suatu nombor. Jadi kita bolehlah buat ayat suatu nombor. Suatu nombor ditolak dengan 1 ialah 6. Ataupun hasil tolak, ataupun kita tulis ini hasil tolak suatu nombor. Hasil tolak suatu nombor dengan 1 ialah 6. Suatu nombor P ni adalah suatu nombor. So hasil tolak suatu nombor dengan 1 ialah 6. Okey, yang B, kita buat pernyataan untuk B. X tambah 10 sama dengan 78. X ialah markah ujian Edri. Jadi kalau tambah, kita tulislah jumlah markah ujian Fikri apabila ditambah dengan 10 ialah 78. Bolehlah buat ayat apa-apa yang menunjukkan maksud ni, maksud persamaan ni. Okey, seterusnya yang C. 4M sama dengan 50 dengan keadaan M ialah jisim sebungkus beras. Okey. Okey. So kita boleh tulis kat sini jisim bagi 4 bungkus beras ialah 50 kilogram. Maksudnya so jisim ni pemboleh ubah dia ialah M. Macam tu. Ni jisim bagi 4 bungkus beras ialah 50 kilogram. Okey, boleh baca tulisan saya. Dia tak cantik sikit tapi boleh bacalah. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya ialah yang ketiga ni ialah menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kita ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama kaedah cuba jaya, kaedah kedua ialah konsep kesamaan, yang kaedah yang ketiga ialah kaedah pematah balikkan. Okey, so kita just tengok je kat sini. Okey, yang pertama kaedah cuba jaya. Kalau kita tengok persamaan linear ni 2x tambah 1 sama dengan 7. Kaedah cuba jaya ni ialah kita wakilkan nilai x. Nilai x. Contoh dia nilai x1, nilai x2, nilai x3. Okey, kita gantikan nilai x ini ke dalam persamaan ni. Okey, nilai x yang pertama ialah 1. So 2x tambah 1 sama dengan 7. Kita tengok di sebelah kiri dan kanan ni sama tak? Okey, kalau kita tu gantikan x sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 7. Okey, 2 darab 1 2 tambah 1 sama dengan 7. Okey, sebelah kiri ni nilai dia ialah 3. 3 adakah sama dengan 7? 3 tak sama dengan 7. So nilai x sama dengan 1 bukan. Salah. X bukan bernilai 1. So kita cuba pula. Okey, tadi x sama dengan 1. So kita gantikan pula lagi x sama dengan 2. Sama juga
2x tambah 1 sama dengan 7. So x kita ganti dengan 2. So 2 tambah 1 sama dengan 7. Kat sini 4 tambah 1 sama dengan 7. Jadi 5. Adakah 5 sama dengan 7? 5 tak sama dengan 7. So x bukanlah bernilai 1. Okay, kita cuba lagi. Ini kan kaedah cuba jaya. So kita cuba lagi x sama dengan 3. Kita ambil x tambah 1 sama dengan 7. So 2 x kita ganti dengan 3 tambah 1 sama dengan 7. Okey, kita gantikan x sama dengan 7. Okey, kita tengok 2 darab 3 6 tambah 1 sama dengan 7. Okey, cuba awak tengok sebelah kiri dan sebelah kanan. 6 tambah 1 7 sama dengan 7. So, kiri dan kanan sama kan? 7 7. Oleh sebab itu nilai x ialah x sama dengan 3. Sebab bila kita gantikan x dengan 3, kiri dan kanan sama nilai dia. Ini kaedah cuba jaya. Maksudnya awak kena cubalah. Ganti x dengan 1, ganti x dengan 2, ganti x dengan 3. Hingga akhirnya you dapat kiri dan kanan nilai dia sama. Nilai dia sama. Okey, ini kaedah cuba jaya. Okey, jom kita tengok kaedah yang seterusnya, iaitu konsep kesamaan. Macam dacing lah. Ni ada dacing. Kiri dan kanan mesti seimbang. Tak boleh sebelah kiri berat, sebelah kanan ringan. Tak boleh. Okey, daripada persamaan ini 2x tambah 1 sama dengan 7. Maksudnya 2x, ni 2x 1, 2 2x dia tambah dengan 1 ni, tambah dengan 1 ni jadi 7. So macam tu. Okey, so kiri dan kanan kalau ada benda yang sama kita masukkan. Maksudnya sini untuk cari nilai x, 1 ni kita perlu mansuhkan. Macam mana cara dia lah? Kita mesti tolak lah. Tambah 1 tolak 1. Jadi dia akan jadi kosong. Okey, kalau sebelah kiri kita tolak 1, sebelah kanan pun kita kena tolak 1 juga. Kena tolak 1 juga. Jadi sebelah kanan ni ada 7. Bila kita tolak 1 dia akan jadi 6. Jadi yang tinggal kat sini hanyalah 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Okey, bila kita dah tolak ni, sini tolak 1, sini pun tolak 1. Sebelah sini dah jadi 6. Sebelah sini hanya ada 2x saja. Okey, jadi kalau 2x sama dengan 6, maknanya setiap satu ni akan dapat, setiap satu x ni akan dapat 3. Sorry lah, susah nak lukis ni. Okey. Okey, 6. Jadi kalau ada 2x, ni ada 2x, sini ada 6. So kita bagi 2 lah, supaya 1x dapat 3, 1x lagi dapat 3. Oleh sebab itu bagi 2. Oleh sebab itu x sama dengan 3. Ini kita nak faham konsep kesamaan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok konsep konsep pematahbalikan. Oh, cikgu tak ni. Okey. Konsep pematahbalikan, kita tengok contohlah konsep pematahbalikan ni. Okey, 2x tambah 7 tambah 1, 2x tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Okey, 2x ni kita pecahkan dia. Okey, 2x maksud dia x darab 2
tambah 1 sama dengan 7. Okey. Ini adalah kaedah pematah balikan. Pematah balikan. Ini kaedah pematah balikan Okey, 2x tambah 1 sama dengan 7. 2x ni maksudnya x darab 2 tambah 1 sama dengan 7. Ini yang biasa. Okey, kalau kita nak patah balik, kita kena operasi dia juga ni akan jadi terbalik. Kalau tambah, operasi dia akan jadi tolak. Kalau darab, operasi dia akan jadi bahagi. So, kalau kaedah pematah balikan, jadi kita kena mula dengan 7. Kita mula dengan 7. So 7, yang ini tambah 1. Kaedah pematah balikan, dia operasi dia akan berubah. Kalau tambah 1, 7 akan tolak. 7 akan tolak 1. Okey. 7 tolak 1. Lepas tu ini darab 2. Darab 2, operasi terbalik dia ialah bahagi 2. Barulah you akan dapat X. Okey, jadi awak boleh check dalam kalkulator. Kalau kaedah ini, kita akan dapat X sama dengan 3. Okey, kalau kaedah pematah balikan, cuba kita ikut step ni. 7 tolak 1. Betul tak? 7 tolak 1. Okey. Lepas tu, oh, ini bukan tambah ni, ini bahagi. Okey, ini bahagi 2. Okey, 7 tolak 1 bahagi 2. You akan dapat nilai X. X juga sama dengan 3. Ini kaedah pematah balikan. Macam kita reverse lah. Reverse balik. Ni kita naik kereta lurus ikut jalan biasa. Lepas tu kita patah balik, reverse balik. Kalau kaedah pematah balikan ni, operasi dia kalau operasi tambah, sebaliknya operasi yang sebaliknya ialah tolak 1. Kalau operasi dia darab, dia akan jadi bahagi. Ini adalah kaedah pematah balikan. Okey dah. Cuba kita tengok latih diri ni 6.1C. Selesaikan persamaan linear yang berikut. Dia tak bagi tahu suruh guna kaedah cuba jaya ke, guna kaedah pematah balikan ke, ataupun kesamaan. So kita boleh guna kaedah yang mana yang sesuai lah. Kita tengok X tolak 10 sama dengan 3. Okey. Kalau kita nak kekalkan X ni, kita nak cari X. Jadi apa yang perlu buat dengan 10 ni supaya dia boleh dimansuhkan? Okey, kita kekalkan X, so kita tulis X. Negatif 10 nak jadi kosong, dia kena negatif 10 tambah dengan 10. Betul tak? Negatif 10 tambah 10 sama dengan kosong. So kalau sebelah sini kita tambah dengan 10, sebelah kanan juga kita perlu tambah dengan 10. Okey, kita perlu tambah dengan 10. Dia kena adil kiri dan kanan. Kalau kiri ni kita tambah 10, sebelah kanan juga kita kena tambah 10. Kenapa kita tambah 10? Sebab kalau awak ambil kalkulator, negatif 10 tambah 10 dia adalah kosong. Jadi bila dia kosong, kita yang tinggal sebelah sini hanyalah X. Okey, sebelah sini 3 tambah 10 ialah 13. Macam tu cara dia. Okey. Okey, sama juga dengan yang B. Kita tengok yang B tu. B 4x tolak 1 sama dengan 7. Okey, kat sini kita nak kekalkan X. Kita nak kekalkan X. Okey, jadi kalau kita nak kekalkan X1 ni, kita kena mansuhkan dia. Macam mana nak mansuhkan dia tadi? Sama juga dengan kaedah yang atas ni. 4x kita kekalkan sini, negatif 1 tambah 1 sama dengan
7 tambah 1. Sebab kalau kita tambah 1 di sebelah kiri, kita kena tambah 1 juga di sebelah kanan. So negatif 1 tambah 1 dia akan jadi kosong. Yang tinggal hanya 4x sama dengan 8. Okey. Okey, 4x sama dengan 8. 4x sama dengan 8. Okey, 4x sama dengan 8. Kita hanya nak x saja. Kita nak x saja. Kita tak nak 4 ni. Bagaimana kita nak masukkan 4 itu? 4x, 4 darab x. Kalau kita nak masukkan 4 darab x, kita perlu bahagikan dengan 4. Sebab apa? 4 bahagi 4 sama dengan 1. Okey, apabila sebelah kiri kita bahagikan dengan 4, sebelah kanan juga kita kena bahagikan dengan 4 supaya adil. Okey, supaya adil. Okey, jadi apabila 4 bahagi 4, 1, yang tinggal hanyalah x, dan 8 bahagi 4 adalah 2. Okey, kalau kat sini 6x, kita bahagi dengan 6 supaya boleh dimansuhkan nombor dia. Macam itulah seterusnya. Okay, saya bagi 2 contoh tu, yang lain you cuba buatlah konsep dia. Okay, kita tengok pembelajaran yang seterusnya ialah menyelesaikan masalah melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bagaimana cara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah melibatkan persamaan linear? Yang pertama, kita kena kenal pasti pemboleh ubah. Kenal pasti pemboleh ubah dalam masalah dan wakilkan pemboleh ubah dengan huruf. Kan? Kita dah belajar sebelum ni, pemboleh ubah kita kena wakilkan dengan huruf. Huruf A hingga huruf Z. Boleh saja. Okey, lepas tu bentukkan satu persamaan linear berdasarkan maklumat yang diberikan. Sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak tukarkan situasi kepada ayat matematik. So kita kena tukarkan. Lepas tu kita selesaikan persamaan itu dengan mencari nilai pemboleh ubah. Jom kita tengok contoh. Okey, contoh ni. Selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Okey, kita tahu tak umur Jalil berapa? Kita tak tahu. So umur Jalil ni adalah pemboleh ubah. Kita wakilkan dengan X. Selepas 10 tahun, umur Jalil ialah 3 kali umurnya sekarang. Jadi strategi dia, sekarang ni umur Jalil ialah X tahun. Selepas 10 tahun, umur Jalil ialah 3 kali. 3 kali X. 3 kali umur dia sekarang. So 3 kali X. So dia akan jadi 3X. Jadi persamaan linear dia ialah X umur Jalil tambah 10 tahun. Sebab dia kata 10 tahun kan. X tambah 10 tahun sama dengan 3X. Okey, ini adalah persamaan linear. Awak kena rancang strategi dengan membentuk persamaan linear daripada situasi yang dia berikan. Okey, lepas tu kita buatlah strategi dia. Macam mana nak cari umur Jalil. X ni adalah umur Jalil. So X tambah 10 sama dengan 3X. Macam tu. Okey. Okey, lepas tu kita nak cari X. Tapi X ada di kiri dan kanan. Okey, jadi kita kena pilih nak kekalkan X ini ke X ini. Okey. Jadi kalau kita nak kekalkan X ini, so kita tolak X sebelah sini. Tambah 10 tolak X. Yang sini 3X tolak X. Okey, jadi sini X kosong. Yang tinggal sini 10. 3X tolak X jadi 2X. Okey, untuk dapatkan nilai X saja, so 2X. So kita boleh mansuhkan 2 tu dengan membahagi kepada 2. So kita akan dapat X 2 bahagi 2 1. So kita akan dapat X 10 bahagi 2 adalah 5.
So umur Jalil sekarang ialah 5 tahun. Kenapa kita pilih untuk tolak 1x berbanding 3x ini? Sebab kalau kita tolak 3x, nilai kat sini akan jadi negatif 2x. Negatif 2x susahlah. Kalau kita tolak x, 3x tolak x, dia akan jadi positif 2x. Boleh juga kalau kita nak tolak sebab kita nak pastikan x ni berada di satu bahagian saja. Kita tak nak x ada kiri dan kanan. Okey. Jadi dapatlah umur Jalil umur 5 tahun. 10 tahun akan datang dia akan berumur 15 tahun. Itulah dia. Okey, so dah habis. Dah habis. Cuba kita tengok latih diri 6.1D ni. Okey. Dalam satu ujian matematik, Azmah memperoleh 7 markah lebih daripada Yazid. Azmah ni, Azmah markah dia ialah lebih 17. Okey, lepas tu Suzana pula 2 kali markah Yazid. Sekiranya jumlah ketiga-tiga murid itu ialah 161, berapa markah Azmah? Okey, so Yazid adalah pemboleh ubah. Markah Yazid ni adalah pemboleh ubah. So kita wakilkan Yazid ni sebagai Y. Y. Markah Yazid ni Y. Markah Azmah ialah 17 markah lebih daripada Yazid. So Yazid Y markah. Kalau lebih mestilah tambah 17. Jadi Azmah markah dia Y tambah 17. Markah Yazid tambah dengan 17. Okey, Suzana 2 kali markah Yazid. Yazid markah dia Y. Suzana 2 kali 2Y. Okey, sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 161, berapa markah Azmah? Ni. Jadi dia kata sekiranya jumlah ni maksudnya hasil tambah. So kita kena tambah markah Azmah, markah Suzana dan markah Yazid. Okey, kita tambah Y tambah 17 tambah 2Y tambah Y sama dengan 161. Ni markah Azmah, ni markah Suzana, ni markah Yazid. Okey, kita tambah. Okey, cara dia ialah kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Y tambah 2Y tambah Y. Kita akan dapat 4Y tambah 17 sama dengan 161. 161. So awak carilah nilai Y dia. Okey, so ini awak buat dalam buku latihan soalan 1 dengan soalan 2. Nanti kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih.